Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi pada hari ini dalam kelas bersama Cikgu Zuridah. Pada hari ini kita akan belajar tentang penulisan rumusan. Cikgu akan memberi penerangan berkaitan dengan penulisan rumusan dengan teknik yang betul supaya semua pelajar dapat memperoleh markah yang tinggi. Sebelum kita belajar berkenaan dengan teknik penulisan rumusan, cikgu ingin kongsikan sedikit info berkenaan dengan rumusan menengah rendah. Yang pertama, rumusan merupakan soalan kertas 1 bahagian C yang mengandungi 15 markah dan rumusan merupakan soalan pilihan. Masa yang dicadangkan ialah 15 minit sahaja. Sekarang mari kita lihat teknik penulisan rumusan. Panjang rumusan tidak melebihi 100 patah perkataan dan murid dikendaki menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Murid diingatkan supaya mencari isi hanya daripada petikan sahaja. Jangan saling bulat-bulat. Perlu menggunakan ayat sendiri. Jadi murid juga perlu buang huraian, contoh, peribahasa dan cogan kata untuk menjadikan jawapan itu lebih pendek. Diingatkan bahawa jawapan mesti ditulis dalam satu perenggan sahaja. Cikgu ulangi, jawapan mesti ditulis dalam satu perenggan sahaja. Sebelum menjawab soalan rumusan, murid diingatkan untuk mengambil tindakan berikut. Yang pertama, wajib baca soalan terlebih dahulu dan pastikan soalan merupakan soalan rumusan. Ini penting supaya anda tidak menjawab soalan yang salah. Kemudian, kenal pasti idea utama yang wajib dicari dalam perenggan pertama. Ini bermaksud kenal pasti sama ada apa yang terdapat dalam perenggan pertama. Adakah ciri, adakah faktor, adakah punca, langkah, kesan atau kepentingan. Apabila murid dapat kenal pasti, tolong gariskan. Kemudian pergi ke ayat yang seterusnya iaitu gariskan idea sampingan iaitu isi yang menyokong idea utama. Jadi sebagai contoh kalau idea utama membincangkan tentang faktor, maka murid diingatkan untuk menggariskan semua faktor-faktor yang dinyatakan dalam petikan. Kemudian guna penanda wacana. Dan pada aspek kesimpulan, murid dikendaki beri satu cadangan atau harapan atau langkah kesimpulan dari petikan. Dan ini perlu ditulis hanya satu ayat sahaja menggunakan idea sendiri. Sekarang kita lihat perbezaan ringkasan dan rumusan. Yang pertama, berkaitan dengan idea utama. Bagi ringkasan, idea utama dinyatakan dalam soalan. Contohnya, dinyatakan sama ada kepentingan, usaha, langkah, faktor dan sebagainya. Tetapi bagi rumusan, idea utama perlu murid cari sendiri berdasarkan soalan. Dan biasanya idea utama terdapat dalam perenggan yang pertama. Seterusnya, perbezaan seterusnya ialah kesimpulan di mana dalam ringkasan kesimpulan adalah tidak perlu. Murid hanya perlu menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan. Tetapi bagi rumusan, murid perlu menyatakan cadangan,
atau harapan berdasarkan pembacaannya sendiri dalam petikan. Jadi, kesimpulan hendaklah menggunakan ayat sendiri. Sekarang kita lihat pemarkahan bagi rumusan. Bagi idea utama, isinya hanya satu idea utama mengandungi 2 markah. Idea sokongan iaitu idea yang menyokong idea utama ada 6 isi. Ini bermaksud murid perlu mencari 6 isi idea sokongan dan setiap isi mengandungi 1 markah. Jadi markah penuhnya ialah 6 markah. Kemudian kesimpulan yang dibuat sendiri oleh murid bernilai 2 markah iaitu hanya perlu satu kesimpulan atau satu ayat sahaja. Jadi markah penuhnya ialah 10 markah di situ dan murid juga akan mendapat markah bahasa sebanyak 5 markah. Ini bermakna jumlah markah bagi rumusan ialah 15 markah. Ini adalah rangka atau format penulisan rumusan. Kita mulakan dengan petikan membincangkan, maka murid masukkan idea utama yang diambil dari perenggan pertama. Kemudian gunakan penanda wacana, antaranya ialah atau adalah. Kemudian masukkan idea sokongan pertama, disambung dengan penanda wacana selain itu, masukkan idea sokongan kedua. Seterusnya, masukkan idea sokongan ketiga. Tambahan pula, masukkan idea sokongan keempat. Selanjutnya, masukkan idea sokongan kelima dan akhir sekali, masukkan idea sokongan keenam. Kesimpulannya, jadi anda boleh buat kesimpulan sendiri. Bermula dengan ayat kesimpulannya, masukkan cadangan atau harapan menggunakan idea sendiri supaya atau agar juga menggunakan idea sendiri. Okey, berdasarkan menggunakan format rumusan ini, mari kita sama-sama jawab soalan latihan.